Okey, video saya hari ni saya nak buat sedikit ulasan secara ringkas berkenaan dengan Nur Sajat yang baru-baru ni viral di media sosial, khususnya di akaun TikTok beliau sendiri, yang mana dia buat konten tu secara live, yang dia mengatakan dia nak keluar daripada Islam. So hari ni saya nak ulas sedikit dari segi perspektif saya ataupun pandangan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya, Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Bagi korang yang baru saja datang tengok video ni, jangan lupa tekan subscribe dan juga butang loceng tepi dia tu. Bagi korang yang dah lama ikuti ataupun follow saya punya video-video sebelum ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So hari ni saya nak ulas lah berkenaan dengan video yang viral yang berkaitan dengan Nur Sajat baru-baru ni. Saya tak ingat tarikh dia bila, cuma dia keluarkan tu dalam bentuk live streaming di akaun TikTok Nur Sajat. Saya tak nak share video Sajat tu dekat saya punya video kali ni sebab saya tak berapa selesa lah dengan penampilan Nur Sajat tu sendiri. Jadi saya hanya bacakan apa yang dia cakapkan dalam dia punya live streaming tu lah. Sebenarnya kronologi dia, Nur Sajat ni dia gagal untuk datang hadir dalam prosiding ataupun perbicaraan mahkamah berkenaan dengan dia punya kes yang dulu berkenaan dengan pakaian baju kurung. Saya tak pasti kes apa yang sebetulnya. Mungkin pasal kes dia yang pergi umrah dengan berpakaian seperti perempuan tu lah. Saya rasa itu. So Jaiz dakwa bawa benda ni ke mahkamah. Nur Sajat ni gagal untuk hadir ke prosiding tu. Mahkamah ataupun Jaiz telah mengeluarkan waran tangkap ke atas Nur Sajat, dan didapati Nur Sajat tak ada di kediaman ketika mana rumahnya digeledah ataupun diselongkar macam itulah. So live streaming yang Nur Sajat buat tu berkenaan dengan ni lah, tindakan Jaiz tu sendiri sebab mendakwa dia. Mari kita baca dulu apa yang dikatakan dalam video live di TikTok dia. Kalau korang nak tengok original boleh tengok di YouTube, boleh. Rasanya ada juga dekat YouTube dan di mana-mana lah, sebab benda ni dah viral. So benda ni memang senang nak cari. Saya tak akan share dalam video saya kali ni sebab saya tak suka dengan penampilan dia yang, yelah, saya tak suka. Okey, apa yang dia cakap dekat sini, saya baca. Tak salah kita buat research kajian agama lain kan, sebab kita tak ada buat apa-apa. Lepas tu orang nak salahkan kita teruk. And then lepas Jaiz keluarkan statement, saya dah malas nak fikir. Mungkin sebab Jaiz keluarkan waran tangkap kot, mungkin lah. Saya cakap ni bukan nak mengugut ke tak. Secara sumpah demi nama saya, nama ayah saya, nama mak ayah saya dah tak nak jadi orang Islam, sambil menggelengkan kepala dalam klip video itu. Kesilapan yang pertama yang saya nampak ialah dia bersumpah dengan nama selain daripada Allah. Kita sebagai orang Islam, kita tidak dibenarkan untuk bersumpah dengan nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diharuskan untuk bersumpah hanya dengan nama Allah, seperti mana yang kita tahulah, wallahi wabillahi watallahi. Itu sahaja jenis-jenis sumpah yang kita dibenarkan. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dia sahaja yang boleh untuk bersumpah dengan makhluk. Contohnya apa? Wal asri wad duha, demi masa, demi waktu duha. Itu sahaja. Jadi itulah kesilapan yang pertama kita tengok daripada berdasarkan apa yang Nur Sajat katakan lah. Saya keluar daripada agama Islam itu lebih afdal. Saya tidak main-main. Saya cakap betul. Mereka yang buat, okey, itu saya ulas nanti. Okey, sekarang ni Nur Sajat dah bertutur dengan kata-kata yang kufur. Sebenarnya, okey, saya bukan nak
saya bukan nak menghukum dia, itu bukan kuasa saya. Tapi kalau kita tengok daripada syariat Islam itu sendiri, iman kita terbatal dengan 3 perkara. Pertama dengan niat, yang kedua dengan pertuturan ataupun percakapan, dan yang ketiga ialah dengan perbuatan. Kalau kita berniat, contohnya kita niat sesuatu tu Allah itu serupa dengan sesuatu makhluk, itu kita dah mentashbihkan Allah. Jadi kat situ kita boleh termasuk dalam golongan orang yang telah terbatal imannya dari segi niat, ataupun dia terniat dalam hati, aku nak keluar Islam dalam hati, contoh kan. Okey, kat situ dia memang terbatal imannya. Jadi yang kedua ialah pertuturan, percakapan. Jadi kat sini dia jelas, Nur Sajat tu sendiri jelas dia punya perkataan dia, percakapan dia kan. Dia sendiri cakap yang dia nak keluar dari Islam. Okey, itu dah memang sirah dia memang jelas, tiada sindiran, kinayah ke apa benda, tak ada, memang jelas soreh. So itu biar orang atasan ataupun pihak berkuasa lah yang selesaikan masalah murtad dia ni. Saya tak nak cakap lebih-lebih pasal tu. Okey, kemudian yang ketiga ialah kita boleh, iman kita terbatal dengan perbuatan. Contohnya kita pergi sembah kubur. Kita orang Islam ni pun kadang-kadang kita punya akidah pun tak berapa betul lagi sebenarnya. Contohnya macam yang selalu kita tengok lah, orang main nombor ekor. Dia nak dapatkan nombor ekor, nak dapat lak ataupun ong dia tu, dia pergi ke kubur-kubur wali. Dia minta kat wali tu, dia minta dekat roh-roh wali tu untuk dapatkan nombor ekor. Jadi itu adalah satu perbuatan syirik dan boleh membatalkan iman. Pertama disebab dia meminta sesuatu dengan bukan pada tempatnya, meminta sesuatu yang dah mati. And then yang kedua dia main nombor ekor lah. So itu kisah lain. Jadi itulah tiga perkara yang boleh membatalkan kita punya iman, iaitu dengan niat, dengan pertuturan dan juga perbuatan. Kemudian seterusnya, mereka yang buat saya nak keluar daripada Islam. Saya tak main-main, saya cakap betul. Mereka yang buat saya nak keluar daripada Islam, mereka buat saya lebih jauh daripada Islam. Dengan benda yang macam ni, diorang buat saya, mungkin diorang ingat diorang boleh bagi iktibar. Bukan. Saya lebih takut dan saya rasa lebih baik saya keluar daripada agama ini sebab saya lahir pun dalam Islam dan saya ikut sahaja apa yang mak saya ajar, saya buat. Rupa-rupanya tak tahulah. Okey, itu sajalah dia punya ringkasan daripada apa yang dia cakap. Okey, kalau korang tahulah kan, Nur Sajat ni memang tak terlepas, bukan tak terlepas, memang selalu buat perkara-perkara yang kontroversi, menyebabkan orang rasa marah. Sebenarnya kalau nak buat bad marketing macam ni kan, ataupun kita nak buat perkara-perkara yang kontroversi macam ni, sebenarnya kita dah sepatutnya lah, kita dah ready, kita punya kental ni, jiwa kita ni untuk dicaci maki, dikecam. Kalau kita tak berani dikecam, kalau kita rasa hati kita ni tisu, tak boleh dikecam, so jangan buat kontroversi. Kalau lah Nur Sajat nak jadi pondan kan, benda ni kalau dia okey, saya tak galakkan dia jadi pondan, tapi pondan ni jadi transgender ni adalah satu dosa besar dalam Islam. Bila satu dosa tu kalau kita buat senyap-senyap, tak jadi masalah. Bukanlah saya nak galakkan benda ni, saya tak galakkan. Tetapi kalau kita buat satu dosa tu, kita buat senyap-senyap je, hanya kita dengan Tuhan saja. Maknanya kita jangan sebarkan aib kita di khalayak ramai, dan jangan kita bangga-banggakan atas maksiat yang kita buat. Tapi macam Nur Sajat ni, dia buat kontroversi dan dia bangga dengan dosa yang dia buat tu. Sepatutnya dia kena bersedialah dengan kecaman ataupun makian daripada netizen. Netizen ni pun satu, memang boleh tahan juga mulut dia. Memang kita kat Malaysia ni memang cyberbully memang sangat-sangat teruk. Statistik daripada luar negara pun saya tak ingat, saya terbaca dalam Google bahawa cyberbullying di Malaysia ni sangat-sangat membimbangkan. Mungkin antara salah satu faktor Sajat ni tertekan, salah satunya itulah daripada kenyataan Jaiz supaya keluarkan waran tangkap, and then
Mungkin ada juga yang netizen-netizen yang serang dia disebabkan dia dah buat satu benda yang kontroversi dan buat satu benda yang orang tak suka, yang boleh mencemarkan agama Islam. Jadi dia memang kena kecam lah kan. Dan of course dia punya minda dan juga dia punya mental akan terganggu dengan kecaman-kecaman dan juga tindakan pihak berkuasa tu sendiri. Seperti mana yang korang ingat lah dulu kan, masa dia pergi umrah dengan pakaian yang perempuan macam tu, pakai telekung apa semua, dia sendiri ada keluarkan kenyataan seolah-olah mencabar tau. Kalaulah saya buat benda ni salah, dah lama saya dapat balasan dekat Mekah. Balasan ni bukan semestinya kena peti on the spot tau. Tak semestinya. Bukan semestinya kena lenyek dek lori dekat Arab Saudi sana. Tak semestinya. Allah turunkan satu bala ataupun ujian kat seseorang itu mungkin lebih ngeri daripada apa yang kita fikirkan. Kalau kena peti, pop, mati terus habis cerita kan. Kalau kita kena seksa lah kita punya tekanan mental, lagi sebenarnya lagi menyeksakan lah. So kat situ mungkin saya tak cakap mesti, mungkin Allah nak tunjukkan apa yang dia buat dekat Mekah itu Allah dah bagi balasan kat dia. Mungkin saya tak cakap mesti, tapi itulah, kita kena sebenarnya berhati-hati dalam kita bertutur. Kita nak cabar Tuhan, kita ni siapa? So saya nak pesan lah dekat Nur Sajat supaya kembalilah kepada jalan yang benar, kembali ke pangkal jalan. Jangan cuba nak cari satu kontroversi untuk nak lakukan kita punya produk apa semua. Tak bagus, dan dia sebenarnya memberi efek yang negatif kat kita punya mental tu sendiri. Itu sajalah saya punya ulasan pada kali ini. Saya harap apa yang saya kongsikan ni sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat untuk korang. Okay, kalau rasa video ni bagus, kasih thumbs up. Kalau tak suka, thumbs down. Nak share pun boleh. Jangan lupa subscribe dan tekan button bell untuk korang ikuti video-video saya yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.